Baik, seterusnya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi perutusan Ramadan malam tadi mengumumkan akan memberi kelonggaran kepada pelajar yang masih berada di kampus untuk pulang ke rumah masing-masing dalam tempoh yang terdekat. Dan juga bagaimanapun menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin, proses membawa pelajar berkenaan pulang sedang dirancang kerajaan dengan nasihat Kementerian Kesihatan dan juga mengulas lanjut berhubung proses ataupun prosedur operasi standard SOP terbaik untuk membenarkan penghantaran pulang pelajar berkenaan. Di talian Skype ketika ini ialah Profesor dan juga pakar, Profesor Epidemiologi dan juga Presiden Konsortium Akademik Kesihatan Awam Asia Pasifik Kuala Lumpur, Datuk Profesor Dr. Awang Bulgiba. Terima kasih Prof kerana bersama dengan kami pada jam ini. Mungkin pertama sekali, untuk kita memahami, ada ramai student pelajar kita yang masih lagi berada di kampus yang kalau kita boleh sifatkan masih lagi sebab PKP dilaksanakan, mereka ini masih lagi di kampus, ada yang terperangkap dan sebagainya, tidak boleh pulang ke kampung. Sebelum ini, apa SOP pada pandangan Prof yang bersesuaian untuk kita menghantar pulang sejumlah besar pelajar-pelajar ini ke kampung mereka ataupun ke rumah mereka? Okey, terima kasih kerana menjemput saya. Sebenarnya mereka telah lama berada di kampus, itu selama 5 minggu saya rasa kalau sejak bermulanya PKP ini. Jadi setakat ini saya rasa tidak ada kluster di kampus universiti yang telah dilaporkan. Dan sudah sampai masanya mereka dibenarkan kembali ke kampung dengan SOP yang betul, iaitu SOP di mana mereka diuji dulu, mereka dan juga pemandu atau pembantu bas yang hendak membawa mereka balik itu diuji dulu dan memastikan mereka sihat dan tidak mempunyai penyakit COVID-19. Kedua, bas yang digunakan perlulah bas yang diatur sendiri, kalau boleh adalah bas universiti itu sendiri, supaya proses sanitasi boleh dilakukan sebelum dan selepas proses penghantaran. Ketiga, perlu ada kawalan keselamatan. Maksudnya apabila ini telah dimaklumkan kepada pihak keselamatan, pihak polis misalnya, bahawa bas ini akan berlepas pada hari yang tertentu, pada masa yang tertentu dan sebagainya, supaya mereka tahu. Dan ibu bapa mereka juga mesti diberitahu supaya mereka boleh mengatur pengangkutan daripada pusat-pusat penurunan penumpang, pelajar-pelajar tersebut kembali ke rumah mereka. Dan mereka sepatutnya menggunakan satu app misalnya, app untuk memastikan mereka ni betul-betul bebas, ada contact tracing app supaya Kementerian Kesihatan tahu di mana mereka berada. Dan selama 14 hari selepas mereka kembali ke kampung halaman masing-masing, mereka perlulah mengasingkan diri daripada orang lain supaya tidak ada risiko, walaupun risiko itu sudah kecil, tetapi tidak ada risiko berjangkit kepada ahli keluarga atau sahabat sehandai. Demikian. Jadi saya rasa kalau semua ini boleh diatur dan kita pastikan bahawa mereka tidak mempunyai jangkitan dan boleh kembali ke kampung halaman dengan selamat, insya-Allah ini boleh dilakukan. Prof, ada yang berpandangan dan juga melihat kepada ialah pelajar ini ramai, ada mereka kemungkinan kampung mereka ataupun rumah mereka itu berada di kawasan-kawasan yang zon merah ataupun malah ada juga yang kawasan PKPD dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat, kerana ada yang berpendapat mereka sekarang ini sudah 5 minggu berada di kampus okey sahaja sebagai contoh, memanglah ada permasalahan untuk pulang ke kampung dan sebagainya, tapi kita kemungkinan akan mencipta satu lagi permasalahan sekiranya kita benarkan mereka ini pulang ke kampung. Ini ada pandangan juga diwujudkan. Bagaimana dengan pandangan Prof sendiri? Sekiranya PKPD itu telah dijalankan di sesuatu zon tersebut selama 2 minggu dan tidak terdapat pertambahan kes dalam 2 minggu tersebut, jadi kita boleh andaikan bahawa kemungkinan untuk mendapat jangkitan di zon-zon merah dan zon mana PKPD dijalankan adalah rendah. Jadi oleh yang demikian, sekiranya mereka mengasingkan diri selama 14 hari di zon PKPD tersebut dalam bilik yang lain daripada ahli keluarga lain dan mungkin makanan pun lain dan sebagainya, saya tidak rasa mereka akan mendapat jangkitan sebab pengasingan itu boleh katakan alamat baik. Dan 14 hari selepas mereka kembali, sekiranya mereka tidak menunjukkan gejala dan mereka telah didapati negatif sebelum kembali pun, dan PKPD itu mungkin dah berjalan selama seminggu, 2 minggu di zon tersebut. Jadi saya rasa risikonya adalah amat rendah. Dan tempoh 2 minggu daripada sekarang adalah pertengahan bulan puasa.
Dan selepas itu kalau kita aturkan supaya mereka boleh kembali dalam seminggu atau dua selepas hari ini misalnya, maka mereka akan sempat berhari raya bersama keluarga dan tidak perlu lagi mengasingkan diri dalam bilik lain di dalam rumah. Jadi saya rasa ini perlu dilakukan dengan baik, dengan teratur, dan ini akan membolehkan mereka berhari raya dengan ahli keluarga masing-masing. Prof, bagaimana untuk kita melihat kerana ialah angka ini besar, kita ingin membenarkan mereka pulang, tapi pada masa yang sama kita mahukan perkara strategi itu wujud supaya tidak berlaku sebarang jangkitan ketika proses pemindahan atau proses pulangnya mereka ke kampung mereka, ke rumah mereka dan sebagainya. Bagaimana Prof memandang untuk kita menguruskan pelajar-pelajar yang mungkin perlu pulang ke Borneo, ke Sabah dan juga Sarawak? Bagaimana perkara ini boleh dipermudahkan? Apa tumpuan utama kerajaan sepatutnya lihat dalam menguruskan mereka ini? Pertama, saya rasa mereka perlu dipastikan tidak mempunyai jangkitan. Jadi ujian RT-PCR ataupun ujian rapid antigen test itu menggunakan test kit yang baru yang telah diwar-warkan oleh Kementerian Kesihatan perlu dilakukan sebelum mereka terbang ataupun menaiki bas kembali ke tempat halaman masing-masing. Dan bukan mereka sahaja yang perlu diuji, tetapi pemandu atau pembantu dalam bas itu perlu diuji juga, memastikan mereka tidak mempunyai risiko. Dan dalam bas tersebut, penjarakan fizikal dan memakai topeng muka dan sebagainya mestilah dilakukan supaya tidak ada risiko ataupun kurangnya risiko jangkitan. Dan apabila mereka kembali, misalnya kalau kembali ke Sabah atau Sarawak, memang kalau tak silap saya, kerajaan negeri Sabah dan Sarawak pun telah memutuskan bahawa perlu ada isolation ataupun kuarantin sesiapa yang memasuki negeri Sabah dan Sarawak. Dan ini adalah bertepatan dengan proses isolasi yang saya cadangkan. Kalau tidak dilakukan di rumah, boleh dilakukan di pusat-pusat kuarantin yang telah ditetapkan oleh kerajaan-kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Jadi saya tidak nampak ini menjadi suatu halangan. Cuma apabila jarak dalam bas atau kapal terbang itu mungkin menjadi suatu isu, tetapi ini boleh dikurangkan risikonya juga dengan memastikan proses sanitasi pesawat ataupun bas tersebut dilakukan dengan baik. Baik, Prof, terima kasih bersama dengan kami pada jam ini. Prof membincangkan tentang bagaimana sebenarnya SOP untuk kita melihat kepada membawa pulang pelajar-pelajar kita yang berada di kampus ketika ini. Mereka ini kalau kita bersifat kata perangkap ya ketika PKP ini, dan sudah lebih 5 minggu seperti yang Prof sebutkan, sudah tiba masanya kita melihat kepada bagaimana caranya untuk kita membawa mereka pulang ke kampung mereka, ke rumah mereka dan sebagainya. Perlu ada strategi. Ini penting bagi memastikan penjarakan sosial itu berlaku, bagi memastikan bahawa tidak berlaku kesesakan dan sebagainya ketika proses menghantar mereka pulang, membawa mereka pulang dan sebagainya. Terima kasih Datuk Profesor Dr. Awang Bulgiba Awang Mahmud.